Asas-asas dan nilai-nilai yang diamalkan oleh masyarakat tamadun India. Tamadun India muncul sekitar tahun 2500 sebelum Masihi dan mula merosot pada tahun 1800 sebelum Masihi. Sehingga hari ini belum jelas lagi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan tamadun tersebut. Ramai ahli berpendapat kejatuhan tamadun ini disebabkan oleh serangan orang Aryan dan juga beberapa bencana yang melanda tamadun tersebut seperti banjir, kemarau dan juga gempa bumi. Lokasi tamadun Indus terletak di bahagian barat Laut India. Tamadun ini terletak di lembah Indus yang disalur Sungai Indus. Sungai ini berpunca daripada Gunung Himalaya yang mengalir ke Laut Arab. Seterusnya, proses pembentukan tamadun Indus di bahagian barat Laut India, wujud penduduk nomad. Mereka menyerah diri dengan cara memburu dan mengumpul makanan. Penduduk ini kemudian membentuk pertempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Pertempatan kekal wujud disebabkan Sungai Indus yang menyediakan air dan penyumburan tanah. Sungai Indus juga dijadikan sebagai sumber makanan kepada penduduk tamadun India pada ketika itu. Asas-asas dan nilai-nilai tamadun Indus. Asas-asas dan nilai-nilai tamadun India ini telah memaparkan beberapa kemajuan dan kepentingan tamadun tersebut terhadap impak kepada masyarakat zaman ini. Ciri-ciri yang terdapat dalam tamadun India juga amatlah penting sebagai rujukan dan sumber kepada para ilmuwan dan masyarakat pada era ini. Berikut adalah asas dan nilai-nilai yang terdapat dalam tamadun India. Pertama, pertempatan kekal. Pertempatan kekal yang wujud di lembah Sungai Indus telah menyebabkan terbentuknya bandar yang terancang. Bandar di Indus terbahagi kepada dua bahagian dan dikelilingi tembok. Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan. Bahagian ini menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual dan pembersihan. Bahagian kedua pula adalah terdiri daripada kawasan perumahan. Kemajuan ilmu geometri dan pembinaan serta sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba telah membantu masyarakat Indus membuat perancangan terhadap sebuah bandar yang terancang. Dan melalui kemajuan tersebut, wujudnya sebuah jalan raya yang menjadi laluan perhubungan selain daripada Sungai Indus. Yang kedua, organisasi sosial. Masyarakat di lembah Indus terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan atasan dan juga golongan bawahan. Golongan atasan terdiri daripada pendeta dan pedagang. Golongan atasan utama ialah pendeta kerana mempunyai pengaruh yang terbesar dalam mengawal aktiviti masyarakat, terutamanya dalam bidang keagamaan, dan dianggap ketua agama oleh golongan bawahan. Golongan bawahan adalah terdiri daripada petani dan buruh. Golongan petani menjalankan aktiviti pertanian dan menyalurkan bahagian hasil tersebut kepada pihak berkuasa. Seterusnya, pengkukusan pekerjaan. Masyarakat Indus menjalankan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, pertukangan dan pembuatan. Aktiviti pedagang juga membabitkan perdagangan dengan negara luar seperti Mesopotamia. Hasil daripada perdagangan tersebut adalah emas, gading, manik dan hasil pertanian. Para petani juga menjalankan aktiviti bercucuk tanam, terutamanya bagi tanaman seperti bal kacang, bendi dan sebagainya. Seterusnya, agama dan kepercayaan. Berdasarkan penemuan patung dan ukiran yang mempunyai ukiran keagamaan dapat membuktikan masyarakat tamadun Indus mempunyai satu amalan agama, patung Protosiva, menunjukkan seseorang yang duduk bersila dan terdapat 3 tanduk di kepalanya melambangkan Dewa Brahma, yakni pencipta, Vishnu, yakni memelihara, dan Siva, membinasa. Penganut percaya bahawa hukum karma iaitu kelahiran semula selepas mati. Masyarakat lembah Indus juga percaya kepada Tuhan Ibu yang diwarisi dari para kebudayaan yang lebih awal.
Dan yang terakhir, sistem tulisan. Tulisan dalam masyarakat Indus adalah berbentuk piktograf. Tulisan tersebut masih lagi menjadi misteri dan belum dapat ditafsirkan lagi sehingga hari ini. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kepentingan asas-asas dan nilai tamadun Indus dalam kalangan masyarakat pada masa kini dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Kepentingan asas-asas dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Pertama sekali ialah faktor sosial. Pada zaman tamadun Indus, satu penemuan yang menunjukkan konsep kerohanian sosial agama masyarakat di lembah Indus ialah sebuah mohor. Gambar yang ditunjukkan mempunyai serba sedikit maksud, yang mana gambar pada mohor menunjukkan seorang manusia yang bertanduk tiga, berduduk bersila seperti melakukan yoga. Pada gambar mohor tersebut mempunyai tiga tanduk yang bermaksud tiga fungsi utama Tuhan, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Penemuan patung wanita pula ditafsirkan sebagai penyembahan dewa ibu. Masyarakat tamadun ini memperkenalkan yoga, yang sehingga kini yoga masih diamalkan untuk kesehatan, kelansingan badan, dan sebagainya. Seterusnya ialah faktor ekonomi. Sistem ekonomi yang maju juga menjadi salah satu kepentingan kepada tamadun Indus pada ketika itu. Pertanian dan peternakan bertambah maju di samping menjalankan berbagai pekerjaan baru seperti nelayan, pencucian pakaian, penjualan daging, dan perdagangan. Ekonomi juga penting bagi menguruskan pentadbiran kerajaan dengan mengenakan pelbagai cukai seperti cukai tanah, cukai rumah, dan cukai jalan kepada antapala, yaitu pegawai tol yang bertanggung jawab bagi menjaga keadaan jalan raya. Selain barangan yang diimport juga akan dikenakan cukai. Pada zaman ini juga, mata wang telah digunakan bagi memudahkan aktiviti perdagangan dan jualan pada zaman tamadun Indus. Seterusnya ialah faktor politik. Dari aspek politik, pada zaman Vedik, kehidupan berpuak menjadi lemah karena kemunculan kerajaan kecil yang mempunyai ibu kota tetap serta sistem pentadbiran asas yang maju. Kerajaan-kerajaan dibahagikan kepada wilayah, bahagian, daerah, dan kampung yang diperintah oleh seorang raja. Raja zaman tersebut tidaklah seorang yang autokratik, karena mereka menghormati beberapa prinsip demokrasi. Antaranya, suara rakyat dalam proses pemilihan raja, peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan ke atas kuasa raja semasa pertabalan, kebergantungan raja kepada menteri, serta kawalan yang dikenakan oleh dua buah badan atau majlis, yaitu Sabha dan Samiti. Majlis Sabha berperanan sebagai parlimen yang membincangkan perkara-perkara umum, manakala Samiti merupakan majlis perhimpunan rakyat. Hal ini sangat penting bagi menjamin kestabilan politik tamadun Indus dari berpecah belah. Nilai-nilai tamadun Indus dalam kalangan masyarakat pada masa kini dapat dibahagikan kepada tiga, yaitu Dharma, kepercayaan kepada Tuhan, dan perpaduan. Pertama sekali ialah Dharma. Diperkenalkan untuk menandakan sifat benar individu dan masyarakat ketika tamadun Indus. Ia berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif. Dharma terbahagi kepada dua, yaitu Dharma masyarakat dan individu. Dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang, manakala dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Seterusnya adalah asas-asas dan nilai-nilai yang diamalkan oleh tamadun India telah pun mempengaruhi dua aspek utama di negara Malaysia, yaitu aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Bagi aspek sosial pula, mereka sangat mempengaruhi negara Malaysia dari segi pendidikan, sains dan teknologi, seni bina, dan juga bahasa. Manakala dari segi aspek ekonomi pula, sangatlah ketara dari segi pertanian, perindustrian, dan juga perdagangan. Oleh hal yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersyukur atas segala apa yang telah pun
tamadun India sumbangkan kepada negara kita, antaranya seperti dalam bidang sains dan teknologi. Penggunaan buku-buku ataupun sumber-sumber dalam bidang perubatan daripada tamadun India amatlah membantu negara Malaysia untuk meningkatkan sektor perubatan yang ada dalam negara kita. Tidak lupa juga dari segi ekonomi juga, yang mana Malaysia mempunyai sistem perdagangan yang mantap dalam meningkatkan sektor ekonomi dalam negara ini. Kesimpulan daripada kajian ini adalah tamadun India telah muncul sebagai salah satu tamadun yang membawa sejarah yang masyhur sehingga ke hari ini. Malahan tamadun India jelas memiliki perkembangan karena mereka terlibat dengan segala aspek, tidak kira dari segi kerohanian, ilmu, ekonomi, dan sebagainya. Malah, ketamadunan mereka jelas dapat dilihat dari segi pentadbiran negara mereka hingga menjadi sebuah negara yang dikenali di negara luar dengan melakukan berbagai aktiviti ekonomi seperti perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Hal ini jelas bahwa mereka mempunyai tamadun yang tinggi dan telah keluar daripada zaman kemunduran. Dalam hal ini kita percaya bahwa tamadun membawa impak yang sangat besar dari semua aspek dalam kehidupan manusia. Sekian itu saja daripada kami, terima kasih.